Karangan domain peribadi gaya hidup sihat. Sekilas info. 1. Sebanyak 4 soalan akan dikemukakan dalam kertas 1103 palang 1, iaitu bahagian B. 2. Soalan ini wajib dijawab. 3. Panjangnya karangan yang perlu ditulis hendaklah antara 350 hingga 500 patah perkataan. 4. Markah yang diperuntukkan ialah 70 markah. 5. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan karangan ini ialah 1 jam 15 minit. 6. Jenis karangan terdiri daripada karangan berformat iaitu ucapan, syarahan, ceramah, surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, berita, rencana akhbar, perbahasan, dialog atau wawancara, serta karangan tidak berformat iaitu fakta, pendapat, perbincangan, ulasan atau komen, peribahasa atau coban kata dan keperihalan. 7. Terdapat 4 domain yang diambil kira semasa penyediaan soalan ini iaitu 1. Domain awam, 2. Domain peribadi, 3. Domain pendidikan dan 4. Domain kerjaya. Mari kita lihat teknik untuk mengembangkan pendahuluan menggunakan rumus IDCUS. Ayat 1. Rumus I. Keterangannya ialah isu. Isu ialah isu semasa penyataan umum. Ini berdasarkan kehendak soalan. Ayat yang kedua ialah D, iaitu definisi. Definisi ialah maksud atau pemahaman tentang tema soalan. 3. C. Ayat contoh, iaitu contoh tema soalan. Yang keempat, U. Ungkapan menarik, iaitu boleh merangkumi peribahasa maupun analogi, iaitu kiasan. Yang kelima, S. Soalan, iaitu kehendak soalan. Berikut ialah teknik mengembangkan isi menggunakan rumus IMBAKUP. 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 Ayat yang pertama, rumusnya ialah I, iaitu isi. Isi ialah idea utama berdasarkan kehendak soalan. Ayat yang kedua, rumusnya ialah M, iaitu mengapa. Dalam ayat ini, perlu dinyatakan sebab atau alasan idea utama dikemukakan. Ayat yang ketiga, bar, iaitu bagaimana. Dalam ayat ini, calon hendaklah menyatakan cara idea hendak dilaksanakan. Ayat yang keempat, K, iaitu kesan. Kesan apabila idea dilaksanakan. Ayat yang kelima, U, ungkapan menarik, iaitu boleh merangkumi peribahasa maupun analogi kiasan asalkan berkaitan dengan isi penting. Dan ayat yang terakhir di dalam perenggan isi ialah P, iaitu penegasan. Dalam bahagian penegasan, calon perlu menegaskan sekali lagi idea utama. Baiklah, kita beralih pula kepada teknik untuk mengembangkan perenggan penutup menggunakan rumus KCHUH. Ayat yang pertama iaitu K, kesimpulan. Kesimpulan keseluruhan. Ayat yang kedua, C, iaitu cadangan. Dalam ayat ini, calon perlu menyatakan cadangan untuk menyelesaikan isu. Ayat yang ketiga, H, iaitu huraian. Calon perlu menghuraikan dengan lebih terperinci tentang cadangan yang dikemukakan. Ayat yang keempat, U, ungkapan menarik. Boleh merangkumi peribahasa maupun analogi dan kiasan. Ayat yang kelima, H, iaitu harapan. Harapan jika isu selesai.
Mari kita lihat soalan. Soalan ini ialah soalan kertas 1 bahagian B yang memperuntukkan 70 markah. Tulis sebuah karangan yang panjangnya antara 350 hingga 500 patah perkataan. Stimulusnya, setiap individu yang bergelar pelajar pasti mengimpikan untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Pelajar yang cemerlang merupakan aset yang tidak ternilai kepada negara. Mereka menjadi tonggak kepada pemacu ekonomi negara. Oleh itu, amat rugi sekiranya negara tidak boleh melahirkan lebih ramai lagi pelajar yang cemerlang. Sumber Berita Harian Online 25 September 2020. Sebagai respon terhadap isi kandungan akhbar di atas, jelaskan ciri-ciri pelajar yang cemerlang. Baik, mari kita lihat cadangan isi penting. Ciri-ciri pelajar cemerlang. Isi yang pertama, fokus ketika belajar. Isi yang kedua, tidak mudah berputus asa. Isi yang ketiga, menepati waktu. Dan isi yang keempat, berdisiplin. Berikut ialah contoh perenggan pendahuluan menggunakan rumus I di CUS. Ayat 1. Rumus I. Setiap individu yang menuntut ilmu pasti mengimpikan untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Ayat 2. D, iaitu ayat definisi. Ciri-ciri pelajar yang cemerlang dapat difahami sebagai sifat-sifat yang perlu ada pelajar yang cemerlang dan berjaya. Ayat 3. C, iaitu ayat contoh. Antara contoh pelajar yang cemerlang termasuklah cemerlang dari segi akademik, sukan, sasiah dan kokurikulum. Ayat yang keempat, U, ayat ungkapan menarik. Pelajar yang cemerlang ibarat benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau kerana jika berada di mana juga, pelajar yang cemerlang akan memberi manfaat kepada sesiapa juga. Dan ayat yang terakhir, S, iaitu ayat soalan. Persoalannya, apakah ciri-ciri pelajar yang cemerlang? Kita berpindah pula kepada contoh perenggan isi menggunakan rumus IMBAKUP. IMBAKUP. Di dalam perbincangan ini, cikgu akan menggunakan isi yang pertama iaitu isi fokus ketika belajar. Ayat 1. I, isi penting. Membuka tirai perbincangan, antara ciri pelajar yang cemerlang termasuklah sentiasa fokus ketika belajar. Ayat yang kedua, M, iaitu ayat mengapa. Mengikut kajian, sifat fokus ataupun memberi tumpuan terhadap satu perkara merupakan resepi untuk mencapai kejayaan, termasuklah fokus ketika belajar. Ayat yang ketiga, Ba, ayat bagaimana. Antara contoh perbuatan fokus ketika belajar termasuklah tidak bermain-main ketika guru mengajar, sentiasa menyiapkan dan menghantar tugasan yang diberi oleh guru dan sentiasa membuat ulang kaji demi memantapkan lagi apa yang telah dipelajari. Ayat yang keempat, K, ayat kesan. Jika sifat ini dijadikan amalan, pelajar bukan sahaja berjaya dalam akademik, bahkan juga cemerlang dalam setiap bidang yang diceburi. Ayat yang kelima, U, ayat ungkapan menarik. Amalan fokus ketika belajar ini mengingatkan kita kepada peribahasa kalau tidak dipecahkan ruyung, manakah dapat sagunya kerana setiap individu yang berusaha pasti akan beroleh kejayaan. Ayat yang keenam, P, iaitu ayat pergasan. Jelaslah ciri pelajar yang cemerlang ialah fokus ketika sedang belajar.
Mari kita lihat contoh perenggan penutup menggunakan rumus KCHUH. Ayat 1. K. Ayat kesimpulan. Kesimpulannya, terdapat banyak ciri untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Ayat yang kedua, C. Ayat cadangan. Oleh itu, setiap individu yang bergelar pelajar seharusnya tidak mencipta pelbagai alasan dalam usaha menjadi seorang yang cemerlang. Ayat 3, H, iaitu ayat huraian. Dalam konteks ini juga, peranan pelbagai pihak seperti peranan ibu bapa juga perlu seiring dengan usaha yang dilakukan oleh pelajar demi melihat hasrat untuk melahirkan lebih ramai pelajar yang cemerlang akan direalisasikan. Ayat yang keempat, U, ayat ungkapan menarik. Kerjasama semua pihak ini ibarat madah pujangga, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jika kita tidak bekerjasama, sudah pasti usaha untuk melahirkan pelajar yang cemerlang hanyalah sia-sia sahaja. Dan ayat yang terakhir, iaitu H, ayat harapan. Akhir sekali, dengan lahirnya lebih ramai generasi penuntut, iaitu pelajar yang cemerlang, kita berharap negara kita akan lebih maju dan membangun setaraf dengan negara maju yang lain.